Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'anil kalimatil mukhtarati. Ma'anil kalimatil mukhtarati. Ataupun baca satu-satu. Ma'ani al-kalimati al-mukhtarati. Ma'ani dah dimelayukan, perkataan ni makna-makna. Al-kalimat pun dah dimelayukan, kalimat-kalimat ataupun perkataan-perkataan. Al-mukhtarati, yang terpilih. Hasibta dhananta. Hasibta dhananta, kamu menyangka. Ar-raqimi al-lawhil hajari. Al-raqimi al-lawhil hajari. Lawh ni papan, al-hajari batu. Al-fityatu asyubbanu, pemuda-pemuda. Ahsa adbata. Adbata, lebih tepat. Amada muddatan. Amadan muddatan. Muddatan ni tempoh masa. Ataupun kita setengah tempat tengok keadaan ayat diterjemahkan sebagai selama, mana tempoh masa lah tu. Syatatan juran makna dia perkataan yang jauh daripada kebenaran. Maknanya perkataan yang tak betul, itu juran. Mu'jamul kalimati. Mu'jam al-kalimat, perkataan-perkataan. Maknanya qamus. Al-arabiyyu, bahasa Arab. Al-malayuwiyu. Al-malayuwiyu, bahasa Melayu. Harabu, bukan harabu kan. Harabu, ha tu pendek. Harabu, mereka melarikan diri. Iltaja'u, mereka berlindung. Istajaba, memakbulkan. Amadun tadi, yang tadi amada tadi ni. Amadun, tempoh, masa lah, tempoh masa. Asyadaidu, kesukaran. Syiddatun tu satu, asyadaid ni banyak, sebab tu diterjemahkan kesukaran. Manna, mengurniakan. Perkataan yang sama, dia banyak makna. Kalau manna, mengurniakan. Kalau min, makna dia daripada. Kalau man, sesiapa. Tapi di sini manna, mengurniakan. Bentuk tulisan dia sama. Kamu bariskan yang ni, bariskan. Kalau kamu tak tahu, kalau dah tahu makna baris dia, tak payah baris lah. Kalau yang tak tahu, bariskan. Suratul Kahfi. Al-ayatu min tis'atin ila sittata asyara. Perkataan ni tak ada. Min tu maknanya bermula daripada tis'atin, ayat yang ke-9. Sempang tu kita kata ila, kepada. Sittata asyara, ayat yang ke-16. Bermula daripada ayat 9 sehingga ke ayat ke-16. Min tis'atin ila sittata asyara.
Al-qissatul ula. Al-qissatul ula. Perkataan ni pun dah dimenayukan. Al-qissah, kisah. Al-ula, yang pertama. Ashabul kahfi. Ashabul kahfi. Saya baca balik. Suratul kahfi. Al-ayat min 9 ila 19. Al-qissatul ula. Ashabul kahfi. Syarhul ayati ijmalan. Syarhul ayati ijmalan. Saya ulang banyak kali supaya kamu boleh membaca dengan betul. Syarhul ayati ijmalan. Syarahan atau huraian ayat-ayat secara umum. Al-ayat min 9 ila 11. Ayat daripada 9 hingga ke 11. Kita ulang sekali lagi. Am hasibta, am adakah, ataupun ataukah, hasibta, engkau menyangka, anna, bahawa sesungguhnya, ashabal kahfi. Ashabah makna penghuni-penghuni al-kahfi, gua, warraqimi, dan ar-raqim. Ar-raqim ni maknanya batu bertulis ataupun batu bersurat. Maknanya batu-batu yang bertulis nama-nama pemuda kahfi itu. Kanu, adalah mereka, min ayatina. Min mana sebahagian daripada ataupun termasuk daripada ayatina, tanda-tanda. Tanda-tanda kami, maknanya tanda-tanda kebesaran kami. Maknanya Allah kami itu Allah lah. Ajaban, yang menakjubkan. Iz apabila ataupun tak kala ataupun apabila. Awal fityatu. Awal ni maksud dia mencari tempat berlindung. Al-fityatu, oleh pemuda-pemuda. Mana pemuda ashabul kahfi. Ilal kahfi, ke al-kahfi, gua. Awal fityah, pemuda tu mencari tempat berlindung. Ilal kahfi, ke gua. Faqalu, maka lalu mereka berkata. Berkata ni maksudnya berdoa. Bila mereka mencari tempat berlindung di gua, lalu mereka berdoa. Apa yang mereka doakan? Rabbana, wahai Tuhan kami. Atina, berikanlah kepada kami ataupun kurniakanlah kepada kami. Min, dari, ladunka, sisi engkau. Min ladunka, dari sisi engkau. Rahmatan, rahmat. Makna marhamat ni maksudnya kasihan belas. Wahai, dan berikanlah ataupun sempurnakanlah, lana, bagi kami. Min amrina, dari amrina, urusan kami. Rosyada, petunjuk. Petunjuk ni bermaksud hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadarabna ala adhanihim. Mana bila dia memohon doa kepada Allah, fadarabna, maka lalu kami tutup, ala, di atas ataupun pada, adhanihim, telinga-telinga mereka. Maksudnya apa dah? Maksudnya kami tidurkan. Mana Allah tidurkan mereka. Fil kahfi, di dalam al-kahfi, gua. Sinina, selama
Sini ni maknanya tahun-tahun, maksudnya beberapa tahun, selama beberapa tahun. Adada ni yang terbilang. Mana tahun tu yang terbilang, Allah tahu berapa ratus tahun. Kita tengok huraian pula. Ankaral kuffaru alal ba'si. Ankaral kuffaru alal ba'si. Yang pertamanya kamu tengok baris, betulkan baris. Ankaral kuffaru alal ba'si. Kemudian kita cuba faham ungkapan tersebut. Ankara makna telah mengingkar, maknanya tak percaya. Al-kuffaru oleh orang-orang kafir, alal ba'si di atas kebangkitan. Bangkit ni maknanya dibangkit semula selepas mati. Kita ni mati, lepas tu dibangkit semula. Orang kafir tak percaya, orang kafir tak percaya bahawa kita akan dibangkitkan semula. Itu statement dia. Lepas itu, wa khairu dalilin ala butlani kalamihim, wa khairu dalilin ala butlani kalamihim qissatu ashabil kahfi. Tu bah. Kalau tak sempat, kamu tengok balik masa saya terjemah atau hurai tu, sambil-sambil tu tengok balik-balik. Wa khairu, dan sebaik-baik dalilin, bukti, ala di atas, butlani kebatilan ataupun tak betul, kalamihim kata-kata mereka, qissatu ialah kisah ashabul kahfi. Kisah ashabul kahfi. Tengok ashabul kahfi kan mereka ni tidur lebih daripada 300 tahun. Sepatutnya badan mereka ni hancur, tetapi tidak hancur. Maknanya bukti kata bahawa kita akan dibangkitkan semula. Wahum, ni penerangan lagi. Wahum fityanun. Mereka ini fityanun adalah merupakan pemuda-pemuda. Harabu bidinihimul hanifi. Harabu, mereka telah lari, bidinihim, dengan membawa agama mereka, al-hanifi, yang lurus. Mereka bukan lari saja-saja, lari untuk menyelamatkan akidah mereka. Untuk selamat tu daripada apa? Minasyirki wal musyrikin. Minasyirki wal musyrikin, daripada kesyirikan dan wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin. Pemuda ni lari masuk dalam gua sebab untuk nak menyelamatkan akidah. Kalau duduk dalam masyarakat, mereka juga akan turut menjadi ataupun terlibat dalam syirik, menyekutukan Allah, dan akan diseksa oleh orang-orang musyrikin. Faltaja'u ila Allahi bid-du'ai. Faltaja'u ila Allahi bid-du'ai. Maka mereka berlindung dengan Allah. Faltaja'u, maka mereka berlindung, ila Allah, kepada Allah. Macam mana berlindung kepada Allah itu? Ialah bid-du'ai, dengan berdoa. Maknanya selepas mereka berusaha, mereka lari, mengasingkan diri, lari jauh, menyelamatkan diri daripada kesyirikan dan orang musyrikin, itu usaha mereka. Lepas tu barulah berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah tu buat macam mana? Berdoa, dengan berdoa kepada Allah.
Jadi di sini macam itulah juga kamu pun, kalau nak berjaya mesti berusaha, selepas itu berdoa. Fastajaba, maka Allah menerima du'aahum. Fastajaba du'aahum, maka Allah menerima doa-doa mereka. Macam mana Allah terima tu? Binaumihim, dengan menidurkan mereka fil kahfi, di dalam gua, aminina, dalam keadaan aman. Aminina ni dah dimelayukan, kita gunakan perkataannya ialah aman. Aminina, dalam keadaan semua mereka itu aminina, aman. Al-ayatu isna ashar ila khamsata ashar. Al-ayat, ayat 12 sampai 15. Thumma ba'athnahum, thumma, kemudian, ba'athnahum, kami bangunkan mereka. Bangunkan mereka tu selepas tidur lebih daripada 309 tahun. Linak lama, agar kami mengetahui. Ayyu ni manakah? Al-hizbaini, dua golongan. Maksud dua golongan yang berbeza. Golongan yang pertama Ashabul Kahfi, dan golongan yang kedua kaum-kaum mereka yang sesat tu. Sebab tu dikatakan al-hizbain. Ahsa, yang lebih tepat. Ahsa ni lebih tepat menghitung. 5 pada apa? 5 ni mana bagi apa ataupun pada apa. Maksudnya beberapa lama tempoh tu. Labisu, mereka berdiam, tidur. Labisu ni diam, yang duduk dalam gua tidur tu, di dalam gua. Amadan, masanya ataupun hitungan tahunnya. Firman Allah lagi, nahnu, kami, naqussu, kami ceritakan, alaika, ke atas kamu ataupun kepadamu, wahai Muhammad. Maka tu rujuk kepada Nabi Muhammad. Naba'ahum, kisah mereka, bil haqqi, dengan sebenarnya. Innahum, sesungguhnya mereka, mana pemuda yang berada dalam gua tu, fityatun, adalah pemuda, amanu, yang telah beriman, bi rabbihim, dengan Tuhan mereka ataupun kepada Tuhan mereka. Wazidnahum, bukan setakat beriman, wazidnahum, dan kami tambahkan kepada mereka, hudan, petunjuk, yakni keimanan. Seterusnya, warabatna, dan kami menguatkan ataupun meneguhkan, ala qulubihim, ala, atas, qulubihim, hati-hati mereka. Menguatkan atas hati-hati mereka tu maksudnya untuk dalam beriman ataupun berkata benar. Bila tu? Pada ketika qamu, mereka berdiri menghadap raja pada waktu itu. Buat nota, raja pada itu nama dia Dikyanus. Nama raja tu Dikyanus. Jadi dia berdepan dengan raja. Faqalu, maka mereka berkata, bila dipanggil menghadap raja pada waktu tu, mereka berkata, Rabbuna, Tuhan
kami. Rabbus samawati, Rabbu ialah Tuhan, as-samawati, as-samawati langit-langit, yang mencipta langit-langit. Sebab raja mereka ni kafir, mereka tak percaya kat Tuhan. Tapi mereka ni tetap tegas. Bila dipanggil, tetap bertegas mengatakan Tuhan mereka ialah Tuhan yang mencipta langit wal ardi, dan bumi. Lan nad'uwa, mereka tegas, lan nad'uwa, lan makna tidak akan, nad'uwa kami menyeru atau menyembah, lan nad'uwa kami tidak akan menyeru dan kami tidak akan menyembah, min dunihi, min duni selain daripadanya, min dunihi makna selain daripadanya ataupun selain daripada dia, daripada Allah, ilahan sebagai Tuhan. Tu mana penegasan lepas tu, sebab tu lepas lari tu, sebab tu laqad qulna, sesungguhnya, qulna kami mengatakan, idzan jika demikian. Maknanya apa? Maksud dia apa dah ni? Maksud dia, kalau dia menyeru selain daripada Allah ataupun menyembah selain daripada Allah, laqad qulna sesungguhnya, qulna kami mengatakan, idzan pada waktu itu, ataupun idzan pada waktu itu, ataupun berkata demikian pada waktu menyembah selain daripada Allah, syatatan, perkataan yang jauh daripada kebenaran. Kalau sembah selain daripada Allah ataupun menyekutukan Allah, maknanya kita mengatakan perkataan yang jauh daripada kebenaran. Itu maksud dia. Wa rabatna, dan kami menguatkan. Ini Allah menegaskan lagi, wa rabatna, dan kami menguatkan atau meneguhkan, ala qulubihim, di atas qulubihim, hati-hati mereka. Mereka ni maksud pemuda kafir tadi, ashabul kafir tadi. Id qamu, saya ulang, maaf saya ulang balik ayat tu. Baik, seterusnya, haulai, mereka itu, haulai, mereka itu, maknanya ashabul kahfi ini adalah qaumuna, kaum kami, ittakhadhu, mereka telah mengambil, min dunihi. Ini kata-kata bukan penegasan Allah. Kata ashabul kahfi ni yang menegaskan. Dia kata haulai, maknanya mereka itu, mereka itu, mereka itu, mana kaum dia tu, qaumuna adalah kaum kami, ittakhadhu, mereka telah mengambil, min dunihi, selain daripadanya, selain daripada Allah, ilahan, sebagai Tuhan. Mana mereka, maksudnya mereka menyekutukan Allah. Ittakhadhu min dunihi alihatan, mana silap saya tersilap tengok baris ayat tu. Ittakhadhu, saya ulang balik ittakhadhu, mereka telah mengambil, min dunihi, selain daripadanya, daripada Allah, alihatan, sebagai Tuhan-Tuhan. Alihah ni maknanya mereka ni buat Tuhan banyak, ada Tuhan tu banyak, makna menyekutukan Allah dengan ada patung-patung banyak. Yang ni, cerita ni ditegaskan oleh ashabul kahfi. Laula ya'tuna alaihim, laula, mengapa tidak, ya'tuna, mereka mendatangkan, alaihim, atas mereka, him ni maknanya berhala, merujuk kepada berhala, bisultanin, dengan bukti, bayin, yang jelas. Mereka menyekutukan Allah, tapi mereka tak boleh
Ini maksud dia, mereka menyekutukan Allah. Mereka kata tu selain daripada Allah ada Tuhan lain, tapi mereka tak boleh nak bawa bukti tentang ketuhanan berhala mereka. Faman, maka siapa, azlamu, yang lebih zalim, mimman, daripada orang yang iftara, mengada-adakan, alallahi, ke atas Allah, kaziban, kedustaan atau kebohongan. Kita tengok huraian ayat ni secara ringkas. Summa ayqadhahum, kemudian ayqadhahum. Ayqadha maknanya Allah orang kata ayqadha, menjagakan mereka. Menjaga ni bukan maksudnya pelihara, sini maknanya sedar daripada tidur tu. Allah menyedarkan mereka daripada tidur selepas 300 tahun. Hum tu makna mereka. Ayqadha tu makna menyedarkan daripada tidur. Hum tu mereka. Allah menyedarkan mereka daripada tidur ba'da, selepas amadin tawilin. Amadin tempoh masa, tawilin yang panjang, iaitu 300 tahun. Kalau 300 tahun kita tidur macam tu, makna matilah. Kalau mati tu hancur badan kita. Tapi Ashabul Kahfi ni tak hancur dan masih segar bugar. Kenapa Allah buat macam tu? Liizhari, untuk melahirkan, menzahirkan. Liizharil haqqi, untuk menzahirkan kebenaran. Fahum, maka mereka Ashabul Kahfi ini, fityanun, adalah merupakan pemuda-pemuda. Saddaqu biwahdaniyati rabbihim, membenarkan. Saddaqu mana benar dalam hati, daripada mulut luar sampai ke dalam hati. Itu maksud saddaqu ni. Membenarkan mana yakin betul-betul biwahdaniyati, dengan keesaan rabbihim, Tuhan mereka. Wasata qaumin musyrikin, di tengah kaum musyrikin. Di tengah kaum musyrikin maksudnya semua kaum yang ada di sekeliling mereka tu, semua mereka itu adalah menyekutukan Allah. Mereka kata Tuhan tu bukan Allah, Tuhan tu pula ada banyak. Tapi mereka tetap yakin betul-betul bahawa Tuhan tu hanya satu saja, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keyakinan mereka. Bukan setakat itu, wazadahum, dan telah menambah oleh Allah hum, akan mereka. Maksudnya Allah menambahkan kepada mereka yaqinan, keyakinan. Wasabbatallahu qulubahum, wasabbata, dan Allah, dan telah menetap. Allah maknanya Allah telah menetapkan qulubahum, hati-hati mereka, alal iman, di atas keimanan. Wassabri, dan kesabaran. Ala syadaidi, di atas asyadaidi, kesukaran. Maknanya dalam melalui kesukaran itu Allah menetapkan kesabaran kepada hati mereka. Mereka bersabar walaupun menghadapi cabaran-cabaran yang amat sukar. Wa ammal musyrikuna, dan adapun orang-orang musyrikin pula. Orang musyrikin ni memang panggil apa macam ni. Fahum, maka mereka az-zalimuna, adalah orang-orang zalim. Di mana-mana tempat pun kalau kamu tengok orang kafir, orang musyrikin ni, mereka ni jahat,
zalim. Fi ibadatihim, di dalam ibadat mereka. Bila kita menyembah selain daripada Allah, itu adalah zalim. Fahum adh-dhalimuna fi ibadatihim min dunillah. Ibadat mereka itu ataupun penyembahan mereka itu min duni, selain daripada Allah, min dunillah, selain daripada Allah. Walaisa lahum, dan tidak ada bagi mereka hujjatun ala dhalika, dan mereka tak ada hujah ala dhalika, di atas perkara tersebut. Apa dia perkara tersebut? Maknanya ibadat min dunillah, menyembah selain daripada Allah. Mereka tak ada hujah mengatakan apa yang mereka sembah itu adalah Tuhan. Macam Hindu, Cina pun sama lah. Mereka sembah tokoh apa semua tu, mereka tak ada hujah untuk mengatakan bahawa yang mereka sembah tu berkuasa melakukan segala perkara. Mereka tak ada hujah mengatakan apa yang mereka sembah tu adalah Tuhan yang sebenarnya. Al-ayatu 16, ayat yang ke-16. Baik, sebelum kita teruskan ayat ni, cuba kita ulang balik ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12, summa ba'asnahum lina'lama ayyul hizbaini. Saya terjemahkan ayyul hizbaini, manakah dua golongan. Dua golongan tadi ni saya huraikan sebagai pemuda kahfi dan orang-orang musyrikin, kaum musyrikin. Itu tak betul ya. Yang betulnya ialah dua golongan ni ialah sama-sama ashabul kahfi. Ashabul kahfi ni bila mereka sedar selepas 300 tahun mereka bertengkar sama-sama mereka. Mereka bertengkar sama-sama mereka. Jadi pecah dua lah. Pecah dua. Yang satu pendapat kata mereka ni baru tidur semalam, ataupun kita baru tidur saat ya. Yang satu lagi pula kata tak, kita tengok memang lama betul. Bukti dia anjing ni yang ikut sama dengan kita ni, tengok tulang dia hancur habis dah. Jadi ada dua pandangan di situ. Bila mereka bertengkar tu ada dua. Jadi maknanya sama-sama mereka tu berselisih pandangan tentang berapa lama mereka tinggal dalam gua ni. Macam saya cerita tak saat ni. Satu kata kita baru tidur semalam je. Yang satu lagi kata tak, lama mana ratus tahun. Bukti dia anjing yang sama dengan kita. Baik, kita teruskan yang ni. Ayat yang ke-16 ni. Wa idh ya'tazaltumuhum, wa idhi tu wa iz, dan jika i'tazaltumuhum, kamu menjauhi atau meninggalkan mereka. Wama ya'buduna, wama dan apa, maksudnya Tuhan yang ya'buduna mereka sembah, illallah, illa selain Allah, fa'wu, maknanya kalau nak sembah selain daripada, kalau kita nak tinggal kaum ni dan nak menjauhi daripada menyembah selain daripada Allah, fa'wu, maka hendaklah lari dan pi duduk ila ke al-kahfi, gua. Yanshur, maka akan meluaskan, yanshur ni akan meluaskan, lakum bagi kamu, untuk kamu, rabbukum oleh Tuhan kamu.
min rahmatihi, Allah akan meluaskan bagi kamu tu min rahmatihi, dari rahmatihi, rahmatnya, mana kasihan belasnya. Mana kalau pi ke gua kita akan dapat rahmat Allah. Wa yuhayyi, dan Allah akan menyediakan lakum bagi kamu min amrikum, min dari amrikum, urusan kamu, mirfaqa, keperluan hidup. Mirfaqa, keperluan hidup. Maksudnya dalam ayat ni nak jelaskan apabila kamu meninggalkan mereka, kamu tu maksudnya Ashabul Kahfi, kalau tinggal kaum dia dan apa yang kaum dia sembah tu, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua. Bila pi cari tempat berlindung dalam gua, niscaya Allah akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepada mereka dan menyediakan sesuatu yang berguna di dalam urusan mereka, urusan Ashabul Kahfi. Kita tengok huraian ayat ni. Wa amma dzalikal fityanu, dan adapun dzalika itu, al-fityanu pemuda-pemuda, maknanya pemuda-pemuda itu. Apa jadi kat depa? Famanallahu, maka telah mengurniakan Allahu, oleh Allah, alaihim, ke atas mereka, bil maghfirati, keampunan, wat taisiri, dan kemudahan, lahum, kepada mereka, mimma yantafi'una bihi, daripada yang mendapat manfaat, bihi, dengannya, min murafiqil hayah, daripada keperluan hidup. Mana mereka dapat ketenangan, kesenangan dan keamanan bila mereka pergi masuk ke dalam gua. Malah keselamatan juga mereka dapat. Doaul maksuru, doa maksur. Doa maksur ni maksudnya doa yang diambil daripada Al-Quran ataupun Al-Hadis. Ad-du'a'u, doa li talabir rahmati, li talabi, untuk memohon ar-rahmati, rahmat, maksudnya kekasihan belas, wal huda, dan hidayat, petunjuk daripada Allah. Kita kena baca doa ni selalu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kita kena baca doa ni selalu, ada dalam ayat Al-Quran. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Apa yang ni kena hafal, kena hafal kepada saya yang ni. Ajib amma ya'ti, ajib, jawab, amma, soalan-soalan, ya'ti, berikut. Bayin, jelaskan, ma'ani al-kalimatil atiyah. Hasibta, ar-raqimi, al-fityatu, ahsa, amadan, syatata. Buat dalam buku kerja. Soalan yang kedua, tarjim al-kalimatil atiyata ila lughatil malayuwiyati. Tarjim, terjemahkan. Perkataan ini dah dimelayukan. Al-kalimat al-atiyata, berikut, ila, kepada, al-lughati, bahasa, al-malayuwiyati, Melayu. Harabu, iltaja'u, istajaba, amadan, manna. Buat dalam, yang ni buat dalam buku dan kena hafal kepada saya. Isyrah al-ayati sittah ila 11 min suratil kahfi. Yang ni kamu kena tulis, buat dalam buku juga.
Syarahan ni ada di bawah yang kita bincang tadi. Ayat di atas, lepas tu ada tulis di bawah dia tu. Tulis di dalam, buat dalam buku kerja. Macam tu juga sampai seterusnya. Sampai Isyrah al-ayah 16 min suratil Kahfi. Ala madza ankara al-kuffaru, jawapan. Ala madza, di atas apakah, ankara telah mengingkar, al-kuffaru oleh orang-orang kafir. Jawapannya ialah buang ala madza. Buang perkataan ala madza. Ambil balik, ankara al-kuffaru ala. Orang-orang kafir itu telah mengingkar ala, di atas apa dia? Tengok balik sebelum tu. Mad dalilu, apakah dalil, ala, di atas, butlani kalamihim, batalnya, kebatilan kata-kata mereka. Jawapannya buang perkataan ma. Buang perkataan ma. Apakah buang, kan? Buang. Ambil balik, ad-dalilu ala butlani kalamihim dot. Madza fa'ala ashabul kahfi, apakah yang telah dibuat ashabul kahfi. Buang perkataan madza, ambil balik, fa'ala ashabul kahfi dot. Hal istajaba Allahu du'aahum, adakah istajaba telah terima Allah doa-ahum, doa mereka? Kalau hal, jawapannya ia di hadapan. Kita bubuh na'am ataupun la. Na'am, istajaballahu doa-ahum, ataupun la. La, la yastajibullahu doa-ahum, ataupun la mastajaballahu du'aahum, ma istajaballahu du'aahum. La, lepas tu ma, tidak, makna dia tidak. Ma istajaballahu du'aahum. Wa bimadza, dan dengan apa? Ni jawapannya kalau istajaballahu. Istajaballahu du'aahum bi. Dot. B tu kita buat B dengan, lepas tu dot tu jawapan untuk bimadza. Baik, untuk kalau tak jumpa jawapan, untuk nak cari jawapan, sila berjumpa dengan saya. Sila berjumpa untuk berbincang dengan saya.